Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-puan para peserta. Jadi kita teruskan khusus kita pada hari ini dengan slot yang seterusnya iaitu pendaftaran imej, raster, pendigitan data dan mengedit data. Jadi pada video untuk slot kali ini, okey, saya akan menunjukkan tata cara di dalam MyInfo bagaimana kita membuat pendaftaran imej raster, image registration, pendigitan data, okey, digitizing dan juga mengedit data tuan-puan. Jadi untuk menyenangkan, memudahkan kerja kita, okey, projek kita pada hari ini tuan-puan menggunakan perisian MyInfo adalah lebih baik jika tuan-puan create satu folder, okey, satu folder khas untuk projek kita pada kali ini tuan-puan ya. Okey, di mana di dalam folder ini akan disimpan raster imej kita. Okey, yang juga saya bekalkan kepada tuan-puan juga sebenarnya. Okey, raster imej yang telah saya bekalkan kepada tuan-puan. Okey, dan juga di sini juga nanti folder ini juga nanti akan disimpan segala layer dan juga table tuan-puan yang tuan-puan create semasa menjalankan kerja-kerja pendigitan data nanti tuan-puan ya. Okey. Okey, baik tuan-puan ya. Okey, kita buka MapInfo Pro kita tuan-puan version 2019. Okey, sebelum tu sebenarnya saya telah bekalkan kepada tuan-puan ya installer trial MapInfo version 2019 bagi mereka yang tiada kemudahan perisian MapInfo tuan-puan ya. Jadi ini adalah version yang terbaru iaitu version 2019 tuan-puan ya. Jadi apabila kita buka MapInfo kita dapat lihat di sini tuan-puan ya, Explorer. Okey, di mana di bahagian Explorer ini, okey, diletakkan layer kita tuan-puan ya. Termasuklah layer raster dan table kita tuan-puan ya. Okey. Okey tuan-puan. Okey. Dan okey, kita dapat lihat beberapa tab di sini tuan-puan ya. Kita ada home tab, table, map, spatial, layout dan juga raster. Jadi kita boleh memulakan yang pertama adalah pendaftaran imej raster kita tuan-puan ya. Sebelum kita pergi ke langkah seterusnya itu pendigitan data. Jadi adalah lebih baik kita save dahulu tuan-puan ya projek kita kepada workspace. Okey, save dahulu. Okey, dan kita save workspace kita ini. Okey, jadi apabila kita hendak membuka projek kita, kita buka saja kepada workspace kita nanti. Tuan-puan ya. Okey, dan kita pilih di mana folder yang kita telah cipta. Okey, pada awal tadi tuan-puan ya. Okey, dan kita pilih di sini. Okey, ini adalah folder kita dan kita namakan workspace kita. Okey, tuan-puan, saya namakan workspace kita UKE 1421. Ini adalah kod khusus kita pada hari ini, tuan-puan ya. Okey, dan kita klik save. Okey. Maka kita boleh membuat pendaftaran imej tuan-puan. Okey. Langkah seterusnya ialah kita pergi ke home tab. Okey, tuan-puan, dan kita pergi kepada open. Okey, baik tuan-puan ya. Open dan kita boleh pergi kepada table. Jadi bermaksud di sini bukan untuk open table saja tuan-puan ya. Command open table ni ini adalah command juga untuk kita buka shapefile raster image kita. Okey, raster image kita. Okey, dan kita open table dan kita pergi kepada folder di mana kita simpan raster image kita tuan-puan ya. Okey. Okey. Okey, jika tiada keluar lagi raster image tuan-puan, bermaksud file of type tuan-puan ni masih dalam format table tuan-puan ya. Jadi kita perlu pilih file of type ni raster image. Jadi raster image tuan-puan ni formatnya boleh jadi dalam bentuk JPEG, TIFF dan sebagainya tuan-puan ya. Jadi kita select file of type raster image dan kita pilih raster image kita tuan-puan ya. Dan kita open. Okey, dan di sini ada pop-up message tuan-puan ya menyatakan sama ada kita hendak display saja raster image kita ataupun kita hendak register.
Jadi untuk khusus kali ini kita hendak register lah tuan-puan ya. Jadi kita klik pada register. Okey, maka akan dipaparkan di sini. Ini adalah raster image tuan-puan. Okey, inilah dia raster image tuan-puan. Okey, jadi tuan-puan, okey sebelum kita memulakan pendaftaran kepada control point kita, keempat-empat control point kita, okey, jadi kita perlulah membuat tetapan yang betul kepada projection dan juga unit kita tuan-puan ya. Okey, jadi sebelum kita memulakan pendaftaran kita, okey kita tetapkan dahulu projection dan unit kita dengan betul tuan-puan ya. Kita mulakan dengan tetapan yang betul kepada projection kita. Jadi kita pilih kepada kategori Malaysian Projection tuan-puan ya. Dan sebagai contoh tuan-puan ya, saya default lah. Kita default kepada sebagai contoh image raster kita ini adalah cadastre plane. Okey, sebagai contoh image kita ini adalah cadastre plane. Jadi kita pilih kepada Cassini-Soldner. Okey, projection Cassini-Soldner. Jadi sebagai contoh saya default kepada Cassini-Soldner Selangor wilayah persekutuan meter tuan-puan. Jadi kalau raster image kita adalah daripada cadastre plane, maka projection yang kita perlu pilih adalah daripada Cassini-Soldner pada bahagian negeri mana tuan-puan ya. Data itu diperolehi, image raster itu diperolehi tuan-puan ya. Okey, jika tuan-puan telah berpuas hati kepada projection tuan-puan, okey, jadi kita boleh klik okey tuan-puan ya. Okey, baik tuan-puan. Dan seterusnya kita membuat tetapan kepada unit kita tuan-puan ya. Unit, jadi kita pilih meter dan kita klik okey tuan-puan ya. Okey, setelah kita buat tetapan yang betul kepada projection dan unit, maka kita boleh mulakan pendaftaran kepada control point kita tuan-puan ya. Jadi map info memerlukan sekurang-kurangnya 4 control point tuan-puan ya. Okey, memerlukan sekurang-kurangnya 4 control point. Jadi keempat-empat control point juga saya telah bekalkan kepada tuan-puan beserta dengan koordinat. Koordinat tuan-puan ya, beserta dengan koordinat keempat-empat control point. Jadi saya gunakan grid di sini tuan-puan. Saya gunakan grid yang ini untuk meletakkan di mana kedudukan control point kita. Okey, di sini adalah control point yang pertama, sini adalah control point yang kedua, di sini adalah control point yang ketiga dan di sini adalah control point yang keempat tuan-puan ya. Okey. Okey, dan kita boleh gunakan zoom in dan zoom out untuk kita melihat lebih jelas di mana kedudukan control point kita nanti tuan-puan ya. Okey, dan kita mulakan dengan control point yang pertama. Okey, kita add dahulu control point yang pertama. Okey, untuk kita paparkan control point kita di sini tuan-puan ya. Okey, jadi belum ada koordinat lagi ni tuan-puan. Sebab kita belum masukkan lagi koordinat. Ya. Jadi kita select pada di mana kedudukan point kita, control point kita yang pertama tuan-puan ya. Okey, dan saya zoomkan. Okey, supaya kita dapat lihat lebih jelas tuan-puan ya. Okey, control point di mana kita hendak positionkan pada raster image kita control point yang pertama tuan-puan. Okey, di sini dan kita klik pada image kita. Dan dengan itu kita masukkan tuan-puan ya koordinat. Okey, dan kita klik okey. Okey, tuan-puan dipaparkan di sini control point pertama beserta dengan koordinat tuan-puan ya. Okey, dan kita pergi pula kepada control point kita seterusnya yang kedua. Okey, ini adalah control point yang kedua dan kita add sekali lagi tuan-puan ya. Langkah yang sama juga tuan-puan. Kita klik pada raster image kita dan kita masukkan koordinat. Okey, dan kita klik okey tuan-puan. Okey, dan di sini telah dipaparkan tuan-puan ya, control point pertama, control point yang kedua beserta dengan koordinat. Error pixel belum keluar lagi tuan-puan ya. Ini nanti saya akan terangkan berkaitan dengan error pixel tuan-puan ya. Okey, dan kita pergi kepada control point yang ketiga. Okey, di sini control point yang ketiga dan langkah yang sama juga tuan-puan ya. Kita add. Okey, dan kita letak pada image raster kita di mana kedudukan control point yang ketiga. Dan kita masukkan koordinat. Okey, tuan-puan ya. Okey, dan kita klik okey. Okey, nampak tuan-puan ya. Dan okey, seterusnya kita pergi ke
control point yang keempat. Okey, kita add dan kita klik pada raster image kita. Dan kita masukkan koordinat. Okey tuan-puan ya. Jadi kita telah masukkan koordinat keempat-empat control point tuan-puan ya. Okey. Di sini juga dipaparkan di atas ni tuan-puan ya. Keempat-empat control point tuan-puan berserta dengan koordinat. Okey. Jadi jika ada control point yang tuan-puan hendak remove, maksudnya hendak buang, tuan-puan boleh gunakan button remove. Okey, contohlah sebagai contoh tuan-puan, kita hendak membuang control point yang pertama yang keempat ini tuan-puan ya. Jadi kita remove sahaja. Okey. Dan kita telah remove control point yang keempat. Okey, jadi jika kita hendak tambah semula, okey, control point yang keempat kita add semula. Okey, langkah yang sama juga tuan-puan ya. Dan kita klik pada raster image dan kita masukkan semula koordinat yang betul. Okey. Dan kita klik okey tuan-puan ya. Okey. Setelah itu ataupun tuan-puan boleh edit juga tuan-puan ya. Tuan-puan boleh edit. Tapi sebelum kita edit tu cuba kita tengok dulu tuan-puan error pixel ini. Okey. Semakin rendah error pixel bermaksud baik. Bermaksud pendaftaran image tuan-puan adalah baik. Adalah baik. Okey, jadi kita perlukan error pixel yang rendah. Yang rendah yang bermaksud image registration kita adalah baik. Pendaftaran image kita adalah baik. Okey, cuba kita sebagai contoh saya tunjukkan kepada tuan-puan jika kita edit kepada control point yang keempat. Okey, kita edit koordinat kepada control point yang keempat. Kita klik pada button edit. Okey, dan kita ubah sedikit koordinat kepada control point yang keempat. Dan kita klik okey. Okey, tuan-puan boleh lihat di sini array pixel telah berubah tuan-puan ya daripada 0 kepada 2. Bermaksud array pixel kita tidak baik. Dia tidak baik daripada sebelumnya tadi. Okey. Jadi kita boleh ubah semula pada mana-mana koordinat yang mungkin kita telah masukkan koordinat yang salah tuan-puan ya. Okey, kita membuat pembetulan kepada control point yang keempat tuan-puan ya. Okey, dan kita masukkan koordinat yang betul. Okey, dan kita klik okey. Dan di sini telah kita membuat pembetulan, maka array pixel kita menjadi lebih baik tuan-puan ya. Okey, kita paparkan di sini, kita dapat lihat di sini, okey, menggunakan zoom in dan zoom out. Okey, keempat-empat control point kita tuan-puan ya. Control point yang pertama, control point yang kedua, ketiga dan juga control point yang keempat. Setelah tuan-puan berpuas hati dengan pendaftaran kepada keempat-empat control point tuan-puan, maka tuan-puan bolehlah klik OK sahaja tuan-puan ya. Okey, dan kita klik OK. Okey. Okey, baik tuan-puan ya. Okey. Dan di sini tuan-puan, okey, tuan-puan dapat lihat, okey. Okey, di sini tuan-puan dapat lihat di mana bahagian explorer tuan-puan, okey, telah ada layer kepada raster image tuan-puan. Okey, telah ada layer kepada raster image tuan-puan. Okey, dan okey, cuba kita pergi ke bahagian bawah ni tuan-puan ya. Okey, kita pergi ke bahagian bawah. Okey, di sini. Okey, dan kita tukar kepada cursor location. Okey, cursor location ini bermaksud di mana cursor tuan-puan berada di bahagian image raster tuan-puan akan menunjukkan koordinat pada kawasan itu, pada kedudukan itu. Okey. Okey, apabila kita gerakkan cursor, tuan-puan boleh nampak di bahagian bawah ni. Okey, di bahagian bawah ni menunjukkan koordinat pada koordinat pada kedudukan raster image tuan-puan. Okey, jika kita letakkan cursor di bahagian sini dan menunjukkan koordinat. Di bahagian bawah tu menunjukkan koordinat. Okey, jika kita letak di bahagian kawasan sini juga menunjukkan koordinat. Di bahagian bawah tu tuan-puan ya. Okey, tuan-puan. Jadi setelah kita berpuas hati, maka kita telah membuat tetapan, okey, projection dan juga unit dan juga pendaftaran image. Maka seterusnya bolehlah kita membuat kerja-kerja pendigitan data. Okey, baik tuan-puan.
Okey, baik tuan-puan ya. Setelah kita membuat data registration, image registration ataupun pendaftaran image raster, okey, maka seterusnya bolehlah kita memulakan kerja-kerja pendigitan data. Okey, data digitizing. Okey, untuk pendigitan data pada projek kita kali ini, kursus kita kali ini, kita akan membuat pendigitan data iaitu kategori data, kategori data point, polyline dan juga polygon. Okey, tuan-tuan, kita akan mulakan pendigitan data. Kita mulakan dengan kategori data point dahulu tuan-puan ya. Kategori data point. Okey, ini adalah image raster kita yang setelah kita membuat registration image, okey, membuat pendaftaran image raster. Jadi kita mulakan dengan penelitian data, kategori data point dahulu tuan-puan ya. Okey. Okey, saya akan mulakan pendigitan data. Okey, di sini. Okey. Okey. Alright. Okey, pada Explorer window kita nanti akan dipaparkan juga table tuan-puan ya. Table dan juga atau layer lah tuan-puan ya. Layer kepada kategori data kita nanti iaitu point, polyline dan juga polygon. Jadi kita mulakan dengan point dahulu. Okey, sebagai contoh kita mulakan point. Okey, kita nak digitize tiang lampu. Sebagai contoh tuan-puan ya. Kita nak digitize tiang lampu. Okey, tuan-puan dapat lihat cursor saya ni. Okey, cursor saya ni sebagai contoh kita digitize dua tiang lampu. Okey, satu di sini dan satu di sini. Jadi kita akan create dahulu table kepada tiang lampu, di mana table ini tuan-puan akan mengandungi atribut data kepada tiang lampu berkenaan. Okey, jadi kita mulakan kita akan create table dahulu tuan-puan ya. Kita pergi kepada, tuan-puan boleh rujuk kepada cursor saya tuan-puan ya. Okey, kita pergi kepada table tab dahulu tuan-puan. Okey, di sini. Okey, table tab dan kita akan create new table. Kita akan cipta new table. Okey. Okey, kita akan klik kepada open new mapper dan juga add to current mapper. Okey, dan kita akan klik create. Okey, kita akan mulakan cipta table yang baru kepada kategori data point kita iaitu tiang lampu. Dan di sinilah fields dia ni ataupun atribut data kepada tiang lampu kita. Okey, so jadi atribut data kepada tiang lampu kita perlukan adalah seperti nombor tiang dan juga seliaan. Okey, jadi seliaan ni mungkin seliaan daripada TNB ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun JKR tuan-puan ya. Okey, jadi kita mulakan dengan atribut yang pertama iaitu kita add field tuan-puan ya. Kita add field, atribut kita yang pertama kepada tiang lampu. Okey, kita mulakan dengan nombor tiang. Okey, kita mulakan dengan nombor tiang. Okey, nombor tiang ni adalah berbentuk nombor ataupun integer. Jadi kita akan pilih type of atribut kita ni adalah saya akan pilih float. Float ni sama juga kepada integer. Okey, adalah lebih bagus kita pilih kepada float. Tuan-puan ya. Okey. Okey. Dan seterusnya, atribut seterusnya kepada tiang lampu adalah seliaan. Jadi kita akan add field lagi tuan-puan ya. Add field. Okey. Dan kita tukar kepada nama field kita seliaan. Okey tuan-puan. Okey, seliaan tadi saya telah maklumkan sama ada seliaan daripada TNB, JKR ataupun pihak berkuasa tempatan. Okey. Dan lain-lain juga. Okey, ini adalah berbentuk karakter tuan-puan ya, nama. Dalam bentuk nama, jadi kita akan pilih karakter tuan-puan ya. Alright. Okey, karakter dan kita besarkan sedikit karakter kita ini.
Okey, besarkan sedikit karakter kita kepada, saya akan pilih kepada 30. Tuan-puan ya. Okey, kepada 30 bermaksud 30 karakter, 30 patah. 30 patah perkataan termasuk space lah tuan-puan ya. Okey. Okey. Selesai saja tuan-puan berpuas hati dengan atribut tuan-puan ini, fields tuan-puan ini. Okey, dan kita akan tick index ini. Okey. Alright. Okey, jika tuan-puan ada beberapa fields yang tuan-puan rasa tidak perlu, okey, contohnya seliaan ni. Okey, tuan-puan boleh remove field. Okey. Okey, saya tunjukkan contoh bila kita remove field ya tuan-puan. Tuan-puan select okey kepada fields yang tuan-puan perlu nak remove lah, kita nak buang ni tuan-puan ya. Okey, kita remove. Okey. Okey, kita add field semula tuan-puan ya kepada seliaan tadi. Seliaan. Okey, dan kita pilih karakter. Okey, kita besarkan karakter tuan-puan. Okey. Okey, dan kita tick pada index. Okey. Setelah tuan-puan berpuas hati, maka kita boleh create table kepada tiang lampu. Okey, table point kita ya tuan-puan ya. Okey, kita klik pada create. Okey, di sini ada pop-up, okey, di mana mengatakan ada beberapa kesalahan okey kepada nama field kita tuan-puan ya, nama atribut kita. Okey, di mana tidak boleh nama atribut kita tu tidak boleh disertakan, nama field tidak boleh disertakan dengan letter number, hanya boleh disertakan dengan letters dan number sahaja. Okey, dan underscore ni lah tuan-puan ya, underscore. Tidak boleh ada space ataupun punctuation mark. Contohnya nombor tiang kita ni. Kalau tuan-puan lihat nombor tiang kita ni ada space, jadi tidak boleh. Jadi mengandungi kesalahan pada nama fields kita ni. Okey, jadi kita klik OK dan kita perbetulkan. Okey. Okey, kita perbetulkan, kita letak underscore. Okey. Nombor tiang. Okey. Okey, boleh tuan-puan ya. Okey, dan seterusnya kita klik setelah kita membuat pembetulan, maka kita klik create untuk kita mencipta table kepada point kita. Okey. Alright. Seterusnya kita perlu save table kita. Okey, seperti yang saya telah maklumkan kepada tuan-puan. Okey, kita akan save di dalam folder yang telah kita cipta pada awal tadi. Okey, folder yang telah kita cipta pada awal tadi. Jadi di sini saya akan save okey, nama table point okey, tiang lampu. Okey. Dan kita save tuan-puan ya. Okey. Okey tuan-puan, jika tuan-puan lihat kepada Explorer window kita, maka kita telah ada layer kepada table, kepada tiang lampu tuan-puan ya. Okey, di sini kita boleh lihat editable kita on, bermaksud kita boleh membuat edit kepada layer kita. Okey, dan juga selectable juga kita on. Okey. Okey, kita boleh lihat table kita tuan-puan ya. Right click kepada layer kita dan kita klik pada browse table. Okey. Alright, di sini kita dapat lihat nombor tiang dan juga seliaan atribut kita kepada point kita tuan-puan ya. Okey. Okey, baik tuan-puan. Okey. Okey, kita boleh mulakan pendigitan data point kita. Okey, tuan-puan boleh pergi kepada spatial tab di atas ni tuan-puan ya. Spatial tab ini. Okey. Spatial tab ini. Okey. Okey, dan sebelum itu tuan-puan dapat lihat ya, ada beberapa window di sinilah tuan-puan ya, ada beberapa window. Okey, yang ini adalah table kita. Okey, table kita belum ada data lagi, belum ada data attribute lagi sebab kita belum mula pendigitan data kepada data point kita tuan-puan ya. Okey, kemudian kita ada window map untuk
point kita nanti dan juga kita ada raster image kita. Di mana kita akan membuat penjitan data di atas raster image kita nanti. Okey, tuan-puan kita boleh mulakan dengan spatial tab. Okey, tuan-puan pergi ke spatial tab. Okey, dan tuan-puan boleh pergi kepada kumpulan create ni tuan-puan ya. Kumpulan create dan kita pilih kepada point. Okey, kita pilih kepada point. Okey, dan saya select di sini, ini adalah tiang lampu kita yang pertama. Okey, baik tuan-puan ya. Sebagai contoh, ini adalah tiang lampu kita yang pertama. Sebagai contoh. Okey, dan saya klik pada point yang saya kendaki. Okey. Saya klik. Okey. Tuan-puan boleh lihat ya. Tuan-puan boleh lihat di sana. Okey. Ada point di situ dan markernya kepada table kepada kalau tuan-puan lihat kepada explorer window kita ini, okey, table kita ini adalah dalam bentuk point. Dalam bentuk point di sini. Nampak tuan-puan ya? Okey. Dan kita boleh klik, kepada okey, kita klik kepada point kita ini, kita boleh customize point kita tuan-puan ya. Kita boleh customize. Okey, kita double klik. Okey, select dahululah tuan-puan ya. Okey, kita select dahulu di sini. Okey, dan kita double klik kepada point kita. Okey, dan kita boleh customize point kita tuan-puan ya. Kita boleh customize. Okey, kita tukar style. Okey, saya tukar style kepada, contohnya lah tuan-puan ya. Saya tukar style kepada bulat dan contohnya saya tukar warna. Okey, dan saya besarkan sedikit. Okey, supaya nampaklah tuan-puan ya. Okey, yang ini tuan-puan boleh customize ya tuan-puan ya, mengikut data tuan-puan yang sesuai lah tuan-puan ya. Okey. Okey, dan kita klik okey. Okey. Klik okey. Okey, maka point tadi telah berubah mengikut apa yang kita corakkan tuan-puan ya. Kita customizekan dia tadi. Okey. Seterusnya kita boleh memasukkan data attribute kita tuan-puan ya. Okey, kita pergi kepada table kita tadi di sini kan. Ini window table kita sini. Okey. Okey, untuk memudahkan lagi tuan-puan ya memasukkan data attribute tadi. Okey. Okey, kepada point kita yang pertama. Okey. Tuan-puan boleh pergi ke window table tuan-puan dan tuan-puan boleh right click. Okey, right click dan pilih floating. Kita pilih floating. Okey, tuan-puan. Okey, inilah table kita dan untuk point kita yang pertama ni tuan-puan ya, kita akan masukkan data attribute kita. Okay, sebagai contoh, nombor tiang point yang pertama adalah 100. Okey. Dan seliaan adalah di bawah TNB. Sebagai contoh tuan-puan ya. Okey. Okey, maka dapatlah kita point yang pertama. Dengan kita telah masukkan maklumat kepada attribute point pertama kita ni. Okey. Seterusnya kita boleh digitize atau kita boleh membuat pendigitan pula. Okey, kepada point yang kedua tuan-puan. Okey. Point yang kedua. Okey, kita select pada point tiang lampu. Okey. Spatial. Okey. Dan kita select semula kepada sini tuan-puan ya. Okey, point ini adalah point kita yang kedua tuan-puan ya. Okey. Ini adalah point kita yang kedua. Okey. Maka bertambahlah kita punya data kita tuan-puan ya. Data kita bertambah. Okey, ini adalah data yang point yang kedua. Jadi kita boleh terus masukkan maklumat. Okey, sebagai contoh, okey, ini adalah nombor tiang 101 dan juga masih di bawah seliaan TNB.
Okey, sebagai contoh tuan-puan. Okey, jadi kita ada dua point di sini tuan-puan ya. Okey. Okey, kategori data point. Pendijitan kategori data point. Okey, untuk kita tak perlu tak perlu tutup table kita tuan-puan ya. Kita tabkan sahaja kepada window kita di sini tuan-puan ya. Okey, tuan-puan boleh pergi kepada table kita. Okey, tuan-puan pergi kepada right click dan kita boleh simpan sebagai window kepada table kita tuan-puan ya. Tab. Okey. Di situ tuan-puan. Jadi kita ada di sini table. Okey tuan-puan, dan di sini kita ada map kepada data point kita. Okey, kalau tidak dipaparkan, okey tuan-puan boleh pergi kepada map. Okey, map tab, dan tuan-puan boleh pergi zoom to. Okey, dan kita pergi kepada entire map. Okey, boleh nampak tuan-puan ya. Okey, telah dipaparkan 2 point kita tadi. Okey, dan di sini kita kembali kepada raster image kita. Okey, boleh tuan-puan ya. Dan kita boleh lihat juga okey di Explorer window kita ini. Terdapat layer table kepada point kita. Okey, baik tuan-puan. Okey, seterusnya tuan-puan, okey, kita akan membuat pendijitan kepada polyline. Okey, tadi kita telah membuat pendijitan kepada point. Okey, sebagai contoh, tiang lampu, dan seterusnya kita membuat pendijitan kepada polyline. Okey, sebagai contoh polyline ni jalan lah tuan-puan ya. Kita select jalan sebagai polyline kita. Boleh tuan-puan ya. Okey, dan kita gerakkan sedikit map kita tuan-puan. Okey, raster image kita. Okey, kita gunakan tool span ni tuan-puan ya. Kita gunakan tool pen ni. Okey, dan kita gerakkan point kita. Okey, tuan-puan ya, sebagai contoh, okey, inilah jalan saya. Okey, di sini. Di sini tuan-puan ya. Kita select. Sebagai contoh, inilah jalan yang saya perlu membuat pendijitan. Sebagai contoh tuan-puan ya. Okey. Okey, dan untuk khusus kita pada kali ini, okey, kita akan membuat buat pendijitan kepada dua jalan. Saya akan tunjukkan contoh kepada dua jalan. Okey, jadi seperti yang kita membuat pendijitan kepada point tadi, kita perlu create table dahulu tuan-puan ya. Okey, kita perlu create table dahulu kepada polyline kita, jalan kita Okey, attribute data iaitu jalan kita. Maka kita pergi kepada table tab, okey, table tab, new table, okey, semula. Okey, kita tick kepada open new mapper dan tick kepada add to current mapper dan kita klik create. Okey, tuan-puan ya. Okey, untuk kategori data polyline kita, okey, atribut yang kita perlukan kepada jalan adalah nama jalan, okey, panjang dan juga lebar jalan. Okey, tuan-puan ya. Okey, mengikut kesesuaian data ataupun maklumat yang tuan-puan perlukan. Mengikut kesesuaian maklumat yang tuan-puan perlukan. Okey, kita add field kepada nama jalan. Okey, nama jalan, karakter lah tuan-puan ya, berbentuk karakter. Dan saya besarkan sedikit karakter kita kepada 30. Okey, dan seterusnya, okey, atribut maklumat yang seterusnya adalah panjang. Okey, panjang. Okey, ini adalah berbentuk integer tuan-puan ya. Okey, berbentuk integer, jadi kita akan pilih float. Okey. Dan seterusnya lebar. Okay, ini adalah maklumat yang diperlukan tuan-puan ya, atribut yang diperlukan. Dan saya pilih float juga tuan-puan ya, lebar adalah berbentuk integer juga, dalam bentuk numbering. Okey, dan kita tick kepada index. Okey, dan setelah tuan-puan berpuas hati, okey, setelah berpuas hati kepada atribut tuan-puan, yang maklumat yang tuan-puan perlukan, maka kita akan create table kepada
jalan kita kepada kategori data polyline. Okey. Dan kita save kepada folder projek kita tuan-puan ya. Okey, saya save. Ini adalah polyline. Okey, jalan. Okey. Dan pastikan type of format kepada table tuan-puan ni ada betul tuan-puan ya, iaitu table ya tuan-puan ya, format kepada table. Dan kita klik save. Alright. Okey, tuan-puan, kita lihat kepada explorer kita telah create polyline kita tuan-puan ya, polyline. Okey. Okey, kepada jalan kita tuan-puan ya. Okey, dan kita boleh melihat kepada table kita. Okey. Alright. Dan pastikan tuan-puan ya, sebelum kita membuat pendigitan data, okey, pastikan jika kita hendak membuat pendigitan data kepada polyline kita ni, kita pastikan di editable kita on. Jadi kita boleh buat editing ya, editing kepada table kita. Okey tuan-puan, okey kita right click dan kita browse table. Di sini kita ada okey attribute kita, maklumat yang perlu kita masukkan. Okey, nama jalan, panjang dan juga lebar. Okey, tuan-puan ya. Okey, dan untuk memudahkan proses pendigitan data kita akan floatingkan table kita tuan-puan ya. Okay, kita right click dan kita floating. Alright. Okey. Dan kita pergi kepada raster image kita. Okey tuan-puan. Raster image. Okey. Dan seperti saya beritahu tadi, sebagai contoh di sini adalah polyline kita. Sebagai contoh. Okey, baik tuan-puan ya. Okey, tuan-puan boleh gerakkan zoom in, zoom out, okey, menggunakan mouse tuan-puan ya. Okey, menggunakan mouse tuan-puan, zoom in dan juga zoom out. Boleh tuan-puan ya. Okey. Alright. Dan kita klik pada sini. Okey, polyline jalan. Okey. Dan sebagai contoh, inilah jalan yang kita ni. Sebagai contoh tuan-puan ya, inilah jalan dia. Okey, sebagai contoh. Okey, kita boleh mulakan pendigitan polyline kita tuan-puan. Okey, pergi kepada spatial tab dan pergi kepada create group kita tuan-puan. Okey, dan kita pilih polyline. Okey. Okey, dan kita boleh memulakan pendigitan kepada polyline kita tuan-puan ya. Okey. Saya mulakan di sini. Okey, kita klik. Okey. Okey. Alright, tuan-puan. Okey. Okey, tuan-puan boleh double klik okey untuk menamatkan pendigitan kita, okey. Ataupun tuan-puan boleh tekan escape pada keyboard tuan-puan. Okey. Alright. Dan kita boleh customize juga jalan kita ni, polyline kita ni tuan-puan ya. Okey, pada table kita ni, okey, tuan-puan boleh nampak dah, kita dah masukkan okey data kita yang pertama. Okey, nampak tuan-puan ya, kita telah masukkan data kita yang pertama. Okey, dan kita boleh customize lah tuan-puan ya. Okey, kita boleh customize. Okey, kita select dahulu jalan kita. Okey, dan kita double klik. Okey, kita select pada style ni tuan-puan untuk kita customize. Okey. Okey. Style saya pilih. Okey, yang ni. Okey. Dan warna saya pilih sebagai contoh. Sebagai contoh saya pilih warna hijau. Tuan-puan, dan saya besarkan sedikit. Okey. Tuan-puan boleh customize mengikut kesesuaian data yang tuan-puan perlukan lah. Maklumat, data, display lah. Macam mana tuan-puan nak display kepada map tuan-puan. Okey. Okey, dan kita klik okey. Okey. Okey tuan-puan ya. Okey.
Dan kita boleh masukkan maklumat kepada data kita tuan-puan ya. Nama jalan seperti contoh ini adalah Jalan Melur. Tuan-puan, panjang jalan sebagai contoh adalah 12 meter. Sebagai contoh. Yes. Ataupun kita beri 120 meter. Lebar sebagai contoh 4 meter. Boleh tuan-puan ya. Ini adalah polilan kita yang pertama. Tuan-puan ya. Seterusnya kita boleh digitize kepada polilan kita yang kedua, tuan-puan. Kepada polilan. Sebagai contoh ini adalah polilan kita yang kedua, tuan-puan ya. Masukkan. Alright. Tuan-puan boleh tekan escape, double klik ataupun escape pada keyboard tuan-puan ya. Maka telah dimasukkan data kita yang kedua tuan-puan dan kita masukkan maklumat. Sebagai contoh, Jalan Melati. Dan panjang jalan sebagai contoh 130 meter. Lebar jalan sebagai contoh 3 meter. Baik tuan-puan ya. Selesai sahaja ni tuan-puan. Selesai sahaja kita membuat pendigitan kepada poliline kita. Kategori data polyline. Baik tuan-puan. Jadi di sini kita boleh simpan kepada tabkan semula kepada table kita. Dan kita boleh lihat table kepada polyline kita dan kita boleh lihat juga map. Kalau tidak ni dipaparkan, kita boleh pergi kepada map tab dan kita pergi kepada zoom to entire map. Tuan-puan boleh lihat tuan-puan ya. Di sinilah polyline kita. Ataupun jalan kita. Tuan-puan. Baik tuan-puan ya. Seterusnya tuan-puan, kita akan membuat pendigitan data kepada kategori data poligon. Poligon tuan-puan ya. Sebagai contoh, saya ada 2 lot tanah di sini. Sebagai contoh, saya ada 2 lot tanah di sini. 3 tuan-puan, maaf. 3, 1, 2 dan 3. 3 lot tanah di sini. Kita kategorikan lot tanah ini sebagai kategori data polygon dan nanti kita akan create kepada table dan juga attribute kepada lot tanah kita nanti. Baik tuan-puan ya. Pendigitan yang sama juga tuan-puan, cumanya kategori data adalah polygon. Jadi sebelum itu kita perlu create table dahulu tuan-puan ya. Kita create table dahulu. Sekarang ni kalau tuan-puan lihat daripada Explorer, editable on ni kepada sekarang ni kita boleh membuat editing kepada jalan, polyline jalan. Tuan-puan ya. Jadi untuk lebih selamatlah tuan-puan ya, supaya tuan-puan tidak membuat editing kepada layer-layer yang lain lah tuan-puan ya. Tuan-puan boleh offkan bahagian editing ni. Tuan-puan boleh offkan. Ini on dan ini adalah off. Baik tuan-puan ya. Supaya kita tidak tersilap membuat digitizing kepada layer yang salah lah tuan-puan ya. Tuan-puan kita create table dahulu. Create tables. New table. Dan kita add field kepada polygon kita, lot tanah kita. Jadi saya perlukan apa? Kita perlukan nombor lot. Nombor PA sebagai contoh tuan-puan ya, nama pemilik dan juga keluasan. Jadi kita add field kan. Sebagai contoh yang pertama adalah nombor lot.
Okey, nombor lot adalah berbentuk integer, jadi kita pilih float. Okey, dan seterusnya nombor PA. Okey, float juga. Okey, type dia float juga dan kita add field lagi kepada attribute kita iaitu nama pemilik. Okey. Okey, yang nama pemilik ni adalah berbentuk karakter tuan-puan ya. Okey, saya besarkan sedikit karakter dan kita add field lagi kepada keluasan. Keluasan area tuan-puan ya. Dan ini adalah berbentuk float. Okey. Dan setelah tuan-puan berpuas hati okey kepada atribut kita, okey, maklumat yang kita perlukan kepada poligon kita, kita tikkan index. Okey, dan kita create. Boleh tuan-puan ya? Dan kita create. Dan kita savekan sebagai tab kita poligon iaitu lot tanah. Okey. Baik tuan-puan ya. Okey, dan kita save. Okey. Okey. Okey, ini adalah layer kepada poligon poligon kita ya tuan-puan ya, dan kita onkan lah editable kita onkan supaya kita boleh membuat editing, boleh membuat digitizing kepada layer kita. Table kita ni tuan-puan layer. Okey, dan kita boleh paparkan table kita tuan-puan ya. Okey. Dan di sini adalah atribut maklumat yang kita perlukan. Okey tuan-puan ya. Okey. Jadi untuk memudahkan, kita floatingkan table kita tuan-puan. Okay, right click dan kita floatingkan. Okey. Okey. Dan okey, di sini adalah raster image kita. Okey. Jadi pada table layer poligon kita, okey, kita dah onkan editing, jadi kita boleh membuat digitizing. Okey tuan-puan, ini adalah load kita yang pertama lah tuan-puan ya, sebagai contoh. Sebagai contoh load kita yang pertama untuk kita buat digitizing tuan-puan ya. Jadi kita pergi kepada spatial tab, kita pergi kepada insert dan kita pilih kepada polygon. Boleh tuan-puan ya? Polygon. Okey, dan kita boleh mula membuat digitizing. Pendigitan. Okey. Okey. Di sini tuan-puan untuk kita lengkapkan polygon kita, okey tuan-puan ya. Okey, tuan-puan boleh double klik ataupun untuk lebih selamat, okey tuan-puan boleh tekan huruf S pada keyboard tuan-puan. Okey, tekan huruf S pada keyboard tuan-puan, maka snap akan on tuan-puan di sini nampak? Pada bahagian bawah ni tuan-puan, snap telah on. Okey. Dan bila snap kita on, okey tuan-puan boleh tekan S pada keyboard dan kita boleh select kepada okey hujungnya tuan-puan ya, point yang hujung dia. Okey, dan kita boleh lengkapkan poligon kita. Okey, ini adalah poligon kita yang pertama. Okey, jadi kita boleh buat customize kepada poligon kita tuan-puan. Okey, kita boleh customize. Okey, dan kita select. Okey, kita pilih kepada style tuan-puan ya untuk kita customizekan. Okey, style. Okey, dan kita pilih fillnya saya tidak ubah tuan-puan ya. Saya hanya ubah kepada border saja tuan-puan ya. Dan kita warnakan sebagai ni tuan-puan ya. Okey, mengikut kesesuaian data yang tuan-puan hendak display nanti tuan-puan ya. Okey. Okey. Alright. Okey, baik tuan-puan. Okey, ini adalah poligon kita yang pertama dan kita boleh masukkan maklumat yang diperlukan. Baik tuan-puan ya. Okey, maklumat contoh sebagai contoh ini adalah nombor lot. Okey, 101. Okey. Okey, nombor PA sebagai contoh. Okey,
188. Okey, nama pemilik. Okey, sebagai contoh. Dan keluasan 120 meter persegi. Okey. Okey tuan-puan ya. Okey, kita telah memasukkan maklumat yang diperlukan kepada atribut kita, okey, log tanah. Okey tuan-puan. Seterusnya kita boleh membuat pendijitan kepada poligon kita yang kedua, tuan-puan ya. Okey, sebagai contoh ini adalah poligon kita yang kedua tuan-puan ya. Okey, sebagai contoh ini adalah poligon kita yang kedua tuan-puan ya. Okey. Okey. Dan kita masukkan poligon tuan-puan ya. Okey. Okey, kita gerakkan sedikit. Okey. Okey. Dan kita aktifkan snap kita tuan-puan, okey, untuk kita lengkapkan poligon kita. Okey, tekan S pada keyboard tuan-puan ya, tuan-puan. Okey. Okey. Boleh tuan-puan ya. Okey. So sebagai contoh, ini adalah poligon kita yang kedua tuan-puan ya, dan kita boleh memasukkan data kita. Maklumat. Okey. Okey, kita masukkan maklumat tuan-puan sebagai contoh. Okey, maklumat yang kita perlukan. Okey, nombor lot, nombor PA, nama pemilik. Okey, dan sebagai contoh ini adalah keluasannya. Okey. Dan sebagai contoh juga, okey tuan-puan ya. Okey. Okey, ini adalah lot yang kita yang ketiga. Boleh tuan-puan ya, ini adalah lot kita yang ketiga. Okey. Okey, dan kita boleh terus masukkan maklumat yang diperlukan. Okey. Dan ini adalah sebagai contoh. Okey, 90 luasannya. Okey, baik tuan-puan. Kita telah memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan kepada kategori data poligon kita. Okey, sebagai contoh ini adalah lot tanah. Okey, sebagai contoh ini adalah lot tanah. Boleh tuan-puan ya. Okey, dan kita boleh simpan table kita, tuan-puan ya. Okey, dan di sini dilihat table kita dan map kepada poligon kita, tuan-puan ya. Map kepada poligon kita. Okey. Okey, so untuk entire map. Okey, mana poligon? Poligon map. Okey, so untuk entire map. Okey, baik tuan-puan. Okey, kita dapat lihat di sinilah poligon kita. Okey, di sinilah poligon kita tuan-puan ya. Okey, maka kita selesai tuan-puan ya. Maka kita telah selesai membuat pendijitan data kepada kategori data point, polyline dan juga poligon. Kita dapat lihat di Explorer kita ni tuan-puan. Okey, kita terdapat table-table, layer-layer kepada map kita. Okey, kita ada point, okey, iaitu tiang lampu. Kita ada polyline, okey, table kategori polyline, jalan, dan juga kita ada table kategori data poligon sebagai contoh lot tanah. Okey, baik tuan-puan ya. Okey.
di sini tuan-puan. Okey, baik tuan-puan. Okey, tuan-puan, seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana kalau kita hendak membuat modification kepada table kita. Maksudnya kita hendak remove atau kita hendak tambah kepada field di dalam table kita tuan-puan ya. Okey, sebagai contoh, okey, kita hendak tambah field kepada polyline kita tuan-puan ya. Okey, kita select kepada polyline kita. Okey, dan kita pergi kepada table tab di atas ini tuan-puan ya, di atas kita. Table tab dan kita pergi kepada table tuan-puan. Okey, kita pergi kepada table. Okey, dan kita select, kita modify structure. Kita pilih kepada modify structure. Jadi di sini kita hendak modify kepada field kita tuan-puan. Ataupun tuan-puan jika ada table yang tuan-puan hendak delete pun boleh juga. Okey, tuan-puan boleh pilih kepada delete table. Okey, untuk kali ini, untuk khusus kita kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita modify kepada table kita. Okey, dan tuan-puan select dan kita pilih table yang kita hendak modify. Okey, kita akan pilih polyline, jalan dan kita klik OK. Okey, dan kita akan klik save dahulu kepada polyline jalan kita. Okey, sebelum kita membuat modification tuan-puan ya kepada structure table polyline jalan kita. Okey. Okey, dan di sini saya hendak menambah satu lagi field kepada table polyline kita tuan-puan ya. Okey, sama ada tuan-puan boleh add field ataupun tuan-puan boleh remove field. Okey, di sini saya hendak tambah satu lagi iaitu kategori jalan tuan-puan ya. Kategori jalan. Okey. Okey, jadi kategori jalan ni adalah berbentuk karakter tuan-puan ya. Okey, karakter. Okey, dan jika tuan-puan telah berpuas hati, okey, tik pada indeks dan kita boleh klik OK. Di sini kita telah membuat modification tuan-puan ya kepada table polyline kita. Boleh tuan-puan ya, dan kita akan klik OK. Okey. Okey, baik tuan-puan. Okey, kalau tuan-puan lihat, okey, pada Explorer kita tidak dipaparkan layer kepada polyline kita. Jadi kita perlu open semula polyline kita sebab tadi kita telah membuat modification. Okey, open table. Okey, polyline dan kita select kepada kita browse kepada folder kita, folder projek kita tuan-puan ya. Dan kita buka semula table kepada polyline kita. Okey, dan di sini dipaparkan semula polyline kita. Okey. Okey tuan-puan, dan kita boleh buka semula table kita. Okey, tuan-puan boleh right click, okey, browse table. Okey, dan tuan-puan boleh lihat, okey, kita telah tambah satu lagi field okey kepada table polyline kita iaitu kategori jalan. Okey, kategori jalan. Dan tuan-puan boleh select, okey. Okey, kita floatingkan dahulu. Okey. Alright. Okey. Tuan-puan boleh select, okey, jalan kita. Okey. Okey, yang ini apabila saya select jalan ni, okey, maka ditunjukkan dan tuan-puan boleh masukkan kategori jalan. Okey, dan select kepada jalan berkenaan yang berkaitan dan kita boleh masukkan kategori jalan. Boleh tuan-puan ya? Okey. Kita tabkan semula. Okey, seterusnya tuan-puan, okey, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita membuat labeling kepada data kita tuan-puan ya. Okey, kita select kepada window raster image kita, raster map kita tuan-puan ya. Okey, di sini saya hendak menunjukkan
bagaimana kita hendak membuat labeling kepada data kita. Jadi saya akan memilih polygon. Okey, dan saya akan select on kan automatic label kita ni tuan-puan ya. Okey. Okey, automatic labels kita ni kita on kan. Jadi tuan-puan boleh lihat polygon kita, okey, ada labeling pada polygon kita. Okey, yang ini adalah labeling kepada nama pemilik. Okey, jadi tuan-puan boleh apabila tuan-puan telah on kepada labels kita, okey, tuan-puan boleh pergi ke atas window kita dan pilih kepada tab labels. Okey. Okey, tab labels dan pada bahagian sini labels using, okey, kita boleh tukar kepada sama ada tuan-puan nak labels kepada nama pemilik ataupun nombor lot, okey, nombor lot berubah ataupun tuan-puan boleh labels kepada nombor PA, okey, baik tuan-puan, ataupun kepada nama pemilik, okey, ataupun tuan-puan boleh labels kepada keluasan. Okey, mengikut fields yang tuan-puan ada. Okey, di sini saya hendak labelskan kepada nombor lot. Okey, boleh tuan-puan ya. Okey, dan tuan-puan boleh select, okey, boleh pilih di mana kedudukan labels berkenaan. Okey, jadi saya select, okey, sama ada di sini. Okey, jadi saya select di bahagian tengah kepada labels kita tuan-puan ya, kepada polygon kita. Okey, baik tuan-puan ya. Okey. Dan juga sebagai contoh, tuan-puan juga apabila tuan-puan mempunyai polygon yang kecil, okey, contohnya sebagai contoh, tuan-puan mempunyai polygon yang kecil, okey, tuan-puan boleh letakkan nombor lot ini di luar dan tuan-puan boleh tunjukkan arrow. Bermaksud kita pilih kepada label lines ni tuan-puan ya. Kita pilih kepada label lines dan kita pilih kepada sama ada none. Okey, none ni maksudnya bermaksud tidak mempunyai label lines lah tuan-puan ya. Okey, ataupun arrow. Okey, so jadi saya select kepada contohnya di sini saya hendak tunjukkan nombor lot ni di luar daripada polygon. Saya select, okey, dan saya pilih arrow. Dan saya letakkan nombor lot ini di luar, maka ditunjukkan petunjuk di situ, arrow di situ tuan-puan ya. Okey, boleh tuan-puan ya. Okey, ini adalah cara bagaimana kita hendak menunjukkan label kepada data kita. Boleh tuan-puan ya. Okey, sama juga kepada polyline jalan, okey, dan juga point pun boleh juga kita tunjukkan label. Okey, baik tuan-puan ya. Okey, selesai saja kita membuat kerja-kerja digitizing pendaftaran image raster, okey, image registration, okey, dan juga pendigitan data dan seterusnya. Mengedit data iaitu kita mengedit kepada table dan juga kita memberi label kepada data kita tuan-puan. Okey, baik tuan-puan.